Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan malam datang kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi memberkati majlis kita pada malam ni, mari sama-sama kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sehingga 10. Tuan-tuan yang ada mushaf, ada pada hafalan, telefon dan sebagainya, boleh kita pakat-pakat baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni insya-Allah kita sambung lagi kitab kita berkaitan dengan Hidayatul Salikin fi Suluk Maslakil Muttaqin. Kita masuk dalam bab berkaitan dengan muka surat 189, anggota tangan. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, keenam adalah anggota tangan. Engkau peliharakanlah kedua-dua tanganmu itu, pertama daripada memalukan orang Islam, yang kedua daripada mencapai harta yang haram, ketiga daripada menyakiti mana-mana makhluk Allah Ta'ala, daripada mengkhianati amanah atau kepada pertaruhan orang, daripada menyuratkan sesuatu yang tiada harus dituturkan, kerana wajib memelihara pena dari apa yang wajib dipelihara lidah, kerana pena itu daripada salah satu daripada dua lidah. Baik. Antara anggota badan kita yang perlu kita jaga agar tidak terlibat dengan, tidak terbabit dengan dosa adalah yang melibatkan anggota tangan kita. Kerana
Setiap benda yang Allah beri pada kita dan setiap perbuatan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu zalika anhu kullu ulaika kana zalika anhu mas'ula. Semua mata, telinga, mulut kita, semua benda tu nanti esok Allah akan persoalkan kita. Termasuk juga yang akan disoalkan nanti di akhirat adalah berkaitan dengan tangan. Berkaitan dengan tangan. Ada 5 dosa atau kesilapan yang biasanya dilakukan oleh anggota tangan. Yang pertama daripada memalukan mana-mana orang Islam. Sekarang ni tuan-tuan, konsep memalukan orang Islam ni semua berlaku dengan tangan dan di hujung jari kita. Dulu ada banyak benda yang Allah akan persoalkan kita ke akhirat, termasuk harta kita, dari mana dapat, dari mana pi dan sebagainya. Tapi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, akhir zaman ni ada satu benda, nama dia ni. Pasal dia ni saja kita tak tahu berapa lama kita nak sangkut ke akhirat esok ni. Pasal dia ni saja kita tak tahu berapa lama soalan nak tanya dekat kita. Sebab dalam ni ada macam-macam benda. Dalam ni daripada benda yang melibatkan maruah orang, benda yang melibatkan masa depan orang, kita boleh rosakkan periuk nasi orang, atau kita boleh pecahkan rumah tangga orang, boleh menyebabkan suami gaduh dengan isteri, isteri gaduh dengan suami, mak mentua gaduh dengan menantu. Semua benda boleh buat daripada benda ni. Jadi bila kita berada di akhir zaman ni, semua benda kita boleh rekod, semua benda boleh tangkap gambar, semua benda boleh dimanipulasi. Jadi kita tak tahu apa-apa benda yang berlaku dekat kita di luar. Orang boleh edit gambar, orang boleh buat video kita yang kita tak cakap, orang boleh cakapkan dia. Dinosaur pun orang boleh buat. Dinosaur hapsak tu dia boleh buat macam betul. Kita ingat betul. Setakat muka kita dia boleh buat tak cakap, tapi dia boleh buat bagi cakap. Anjing, kucing, tikus, binatang ni tak boleh cakap, tapi dia buat gambar sebiji macam dia cakap betul. Kawan tu gerak mulut, dalam kartun tu gambar gerak sama. Dia buat terkejut, dia ni pun buat terkejut. Boleh edit tak? Boleh. Gambar boleh edit, video boleh edit. Kalau orang nak belajar kita, macam-macam boleh buat. Potong kepala kita, tukar kepala orang, boleh buat lain. Sebarkan video, sebarkan aib orang, jatuhkan maruah orang. Semua benda ni siapa punya kerja? Tangan kita, terutama jari jemari kita ni, dia akan nanti disoal di akhirat. Tapi jari jemari ni dia ikut siapa? Ikut hati ya. Sebab hati ni dia raja. Kalau hati suruh buat satu benda tak elok, dia akan buat benda tak elok. Kalau hati suruh buat benda elok, dia akan buat benda yang elok. Maka pokok pangkai dia, semuanya akan disoal itu adalah berbalik kepada persoalan iman yang ada dalam hati kita. Maka tangan kita, kita tolong jaga. Saya selalu habaq, saya duduk ada atas ni, kan saya duduk ceramah macam ni kan. Kalau lah orang nak belajar saya tak, contoh tak. Mereka boleh tangkap gambar saya, buang meja kuliah. Lepas tu belakang dia boleh latar belakang pantai sikit, atau pantai mana-mana. Kursi saya duduk ni dia terkajang, dia bawa motor hapsak satu, motor hak kuasa kuda punya, atas sikit pada RZ lama dah, up sikit. Lepas tu depan tu saya duduk buat sini ceramah kan, macam saya pegang handle motor dia edit buat. Depan dekat sinki, dekat tank minyak tu, dia bawa markah seorang. Markah tak pakai tudung, rambut pakai teruk. Dia pun kata apa? Korang ajak dia ni baru ceramah, lepas tu bawa aci ronda pula. Dalam 1000 orang, mesti 800 orang memaki, 200 orang. Aku kenal ustaz ni tak baik aku tu. Dia tu pula kata, ni janggut bukan boleh percaya, ni janggut hantu ayak macam-macam. Padahal benda tu murung tak? Murung kita tak tahu. Jadi dia boleh viral macam-macam dalam keadaan macam-macam. Dosa tu melibatkan tangan kita. Ada benda baik kita buat, dia akan kekal. Tapi benda jahat kita buat, dia akan bergerak tu. Kita post pasal satu benda, zaman bila? Zaman 2002 dulu.
Tapi Facebook ni ingatan dia lebih mantap daripada ingatan kita. Kadang-kadang kita lupa lah. Sekali dia main reminder. Hanya dah 2002 hambat benda ni. Hang post benda ni. Dia akan main. Dan gambar kita post tu dia gerak. Yang tu orang panggil apa? Dosa jariah. Dia ada amal soleh. Dia ada pahala jariah yang bergerak. Ni orang panggil dosa jariah. Maknanya dosa tu duk bergerak. Dan hang tak tahu dia pergi mana. Hang tak tahu nak stop dia macam mana. Dia continuously duk bergerak tu. Setiap hari dia akan bergerak. Dan benda tu akan jadi kesan dalam kubur kita esok ni. Sebab tu tuan-tuan ada TikTok ke, tuan-tuan ada akaun IG ke, ada akaun Facebook ke, ada apa saja, gunakan itu untuk mendekatkan orang dengan Allah Ta'ala. Post benda-benda yang memberi manfaat. Jangan post benda-benda yang boleh bagi fight orang, boleh gaduh dengan orang, boleh menimbulkan kebencian pada orang. Biar pi walaupun ada 2 orang like, tak apalah. Biasa kalau kita buat isu-isu kontroversi, ramailah komen, ramailah like, ramailah yang share. Tapi benda tu tak memberi manfaat pada kita. Tapi kita tulis hadis ke, Quran ke, nasihat para alim ulama ke, maka benda tu menyebabkan orang tengok, dia pun berubah. Kurang-kurang kita ada faham kita esok di akhirat ni. Jadi apa sahaja benda, terutama tangan kita akhir zaman ni kemahiran lah. Dari segi IT ke, dari segi tulis ke, dari segi minat-minat kita ke arah IT lah. Terutamanya kita pandai, tangan kita guna ke arah kebaikan, kerana dia boleh jadi dosa. Itu kelebihan Allah bagi kat kita. Para anbiya alaihi salatu wassalam, semua Nabi Allah beri kelebihan pada mereka. Satu keistimewaan. Bahasa kita panggil mukjizat lah. Bahasa biasa kita panggil satu kelebihan yang luar biasa yang Allah beri pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Tapi nabi-nabi ini depa tak guna kelebihan tu ke arah benda tak baik. Dia guna ke arah yang baik, ke arah dakwah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ke arah orang nak dekat diri dengan Allah, ke arah orang nak beriman dengan Allah Taala. Nabi Daud alaihi salam mukjizat dia apa? Boleh lembutkan besi. Dengan keupayaan lembut besi yang dia ada, dia buat turs. Turs tu apa? Tarosin. Tursun ni makna dia perisai. Zaman dia, zaman ada perisai. Sebab apa? Sebab perisai dia handmade. Dia yang buat. Baju besi, lengkap. Jadi bila dia pergi negeri mana-mana, dia cuba buat tawanan atau futuhat, pembukaan terhadap negeri itu, maka peratusan besar tentera Nabi Allah Daud AS tu menang, dan Islam bertapak di situ sangat besar. Kerana Nabi Daud ada kelengkapan yang betul. Hampa fire aku tak kena sebab kami ada perisai dia. Perisai besi. Siapa buat? Nabi Daud AS buat. Tapi bila dia dah masuk ke negara tu, apa dia buat? Dia Islamkan mereka. Dia bawa kebaikan pada mereka. So mereka tinggal sembahan berhala. Aku Nabi, jom sembah Allah. Itu peranan kelebihan yang Allah beri pada Anbiya alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan balik rumah, baca Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni dia diuji dengan satu fitnah yang sangat besar dalam kehidupan dia. Kes dia adalah cubaan untuk kalau bahasa mudah kita faham, mengganggu isteri menteri besar ketika tu. Maksudnya kes ni kes berprofil tinggi. Kalau hakim yang ambil tu bukan calang-calang hakim. Hakim tu memang hakim negeri atau lantikan negara, dan semua-semua orang yang bertugas dan media duk tunggu saban hari setiap saat itu, semua tu adalah orang yang berprofil tinggi. Sebab Nabi Yusuf AS kononnya yang dia ganggu tu siapa dia? Isteri menteri besar ketika tu, raja besar ketika tu. Maka isteri dia pula terang-terang, walaupun terang-terang dia salah, bukti jelas dan nyata, dan nama kata orang atas, dia tak akan mengaku lah dia salah. Siapa kena penjara? Nabi Yusuf AS kena penjara. Di penjara ada satu benda yang menarik berlaku. Dalam penjara ada 2 orang yang dah lama duduk penjara tu. Nabi Yusuf AS di penjara tanpa sebarang kesalahan, hanya untuk menutup kesalahan yang dibuat oleh pihak atasan. Cerita pihak atasan duduk di atas, tapi dia nak menang walaupun dia salah, itu bukan cerita 1-2 hari kebelakangan ni. Walaupun dia ada latar belakang kuasa, pangkat, politik dan sebagainya,
Itu isu yang berlaku yang Allah terang dalam Quran, dan benda tu lama dah. Memang macam tu. Orang duduk di atas, dia memang akan macam tu. Dan kebanyakan orang yang benci dengan para nabi adalah waqalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, dan berkata pembesar-pembesar yang belagak dan sombong di kalangan kaumnya. Biasanya puak-puak yang duduk di atas ni yang akan jadi penentang. Kalau kita baca dalam Quran, kebanyakan orang yang menentang adalah orang duduk di atas. Dan kebanyakan followers para anbiya ni adalah orang biasa. Orang orang katakan Nabi Nuh, macam mana kami nak ikut hang sedangkan followers hang adalah badiyar ra'i, orang yang macam tak, bukan intelek ni orang, bukan orang-orang yang ada belajar, bukan ada school ni orang. Hak ikut hang semua orang hamba-hamba, kami tak standard nak ikut hang, depa tak suka lah. Itulah kisah yang berlaku Nabi Yusuf AS. Dia kena penjara. Bila kena penjara tuan-tuan, dua orang yang duduk dalam penjara tu, yang mereka ni bukan Nabi Yusuf masuk dulu, Allah Ta'ala sebut wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Kemudian dua orang ada kesalahan mereka pun masuk dalam tu. Jadi tiga orang dalam tu. Bila mereka duduk dalam tu, mereka nampak Nabi Yusuf ni nampak macam boleh percayalah, trustednya orang. Tapi tak tahu apa kes mereka duduk dalam ni. Mereka pun cuba cerita kat dia, kami ada mimpi, boleh tak hang tolong cerita kat kami apa maksud mimpi kami. Nabi Yusuf kata, boleh, aku boleh cerita kat apa. Sebelum makanan kita sagi makanan kita akan sampai, sebelum makanan sampai, aku akan khidmat, aku akan jawab mimpi hampa. Mereka pun ceritalah. Mereka kata, dalam mimpi aku ada dua benda yang kami tengok. Aku mimpi aku perah anggur dan tuang anggur pada seseorang. Seorang lagi pula mimpi, dia kata aku diikat di satu tempat, ada beberapa cebisan makanan roti yang ada atas kepala aku, dan gagak mai dia makan roti aku. Boleh tak hang cerita kat kami apa maksud mimpi kami? Ayat tu tuan-tuan, inni ara ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu nabbi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Tolonglah bagi tahu dekat kami takwil mimpi kami, sebab kami nampak hang ni macam orang yang baik. Bermula daripada ayat tu, ayat 36, ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41, ayat 3 apa tadi? 36. Mimpi dicerita ayat 36, 37, 38, 39, 40. Dalam 4 ayat ini Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan tentang ketuhanan, tentang akidah. Dia bentangkan kat mereka hampa dorang. Antara kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam, dia kata apa? Dia kata adalah ini adalah ilmu yang Allah ajak pada aku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku tinggalkan mana-mana agama yang tidak menyembah Allah Ta'ala dan hari akhirat. Aku tak akan ikut mana-mana orang yang tak sembah Allah. Aku tinggal agama tu. Dan dia sambung lagi, dan aku ikut millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku ikut agama. Mula-mula dia cerita pasal agama, dia tak cerita pasal mimpi. Dia cerita pasal agama. Aku ikut agama ayah aku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Dan tak ada seorang di kalangan kami yang syirik dengan Allah Ta'ala. Itu adalah kelebihan yang Allah beri pada aku. Ya sahibahi sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Dia kata, wahai member-member penjara aku, adakah Tuhan yang ramai yang hamba sembah tu lebih baik dan lebih berkuasa daripada Tuhan yang esa dan perkasa? Dia terang bab akidah. Kemudian mai ayat 41,
Baru dia cerita, ya sahibai sijni, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru minhu min ra'si. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Ayat 41 baru dia terang. Dalam hampa dua orang, hang mimpi kan? Maknanya hang akan dibebaskan dan hang nanti akan dapat satu peluang bekerja, dan kerja hang tu adalah tuang ayak pada raja. Hang akan jadi orang kantin, hang akan kerja dengan staf-staf kulinari, dan antara tugasan yang akan diberi pada hang lah akan serve ayak pada tuanku raja paling besar. Hang akan tuang kat dia ayak. Hang akan hidup, tak lama hang keluar. Adapun hang yang hang mimpi macam tu, maknanya hang akan disalib, hang akan dibunuh, maksudnya hang akan mati, fayuslabu, dan hang akan disalib dan mati, dan burung-burung akan mai duduk di kepala hang, mai makan. Maknanya hang jadi kering saja, mati saja betulah. Maknanya Nabi Yusuf alaihissalam ada kelebihan tafsir mimpi. Tapi mimpi dia tu, kelebihan tu, dia tak guna untuk benda-benda yang tak baik, dia guna untuk bagi fahaman akidah pada orang. Ini kita kata tuan-tuan ada kelebihan. Baru ni tuan-tuan tengok tak, dia tu yang MotoGP budak kita, saya tak ingat budak Pahang ke budak mana tu, budak Kedah ke mana ke, dia MotoGP dunia. Dia pandai bawa motor, dia menang nombor 1 dalam dunia. Jadi bila dia nombor 1, nombor 2 dan nombor 3, kebiasaan geng-geng MotoGP ni kalau dia menang, dia akan ambil arak yang besar, dia akan kocok arak tu, dipocek sebagai tanda. Pocek kat markah hak dok main tu, dia pocek kat wartawan semua tu, budaya dia lah. Tapi dia ni bagusnya sebab apa? Dia ada akidah iman. Walaupun kelebihan motor tu dia ada, dia tak join depa minum arak. Time depa dia bagi arak nak kocok tu, dia turun daripada pentas, dia pergi di belakang pentas, dia tak mau join benda-benda yang melibatkan arak macam tu. Bila dia ada kelebihan, dia guna kelebihan tu untuk Allah. Kita masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada orang dia pandai tulis, ni kawan-kawan kita ni dia pandai dalam bab media, ada orang pandai dalam bab ni, ada orang ada kelebihan dalam bab ni. Maka kita guna kelebihan yang ada pada kita untuk buat benda yang baik. Kita pandai lukislah benda-benda yang baik. Lukis pasal mak bapa, bagaimana anak yang tinggal mak bapa sedih. Bila kita tengok kartun video tu, kita rasa macam Allah, nak telefon mak aku, nak tanya apa khabar mak aku. Sebab dia guna kelebihan yang ada pada untuk akhirat dia. Banyak orang sekarang ni dia guna kelebihan yang Allah beri pada dia untuk bantu umat Islam yang ada. Ramai yang pakar-pakar saham, dia pandai buat rolling duit yang tu dan sebagainya, dia ajak orang ke arah kebaikan. Maka jangan guna kelebihan yang ada pada kita, terutama nak buat benda-benda tak baik, terutama dalam memalukan mana-mana orang Islam, menggunakan kedua tangan kita. Yang kedua, untuk mencapai harta yang haram. Duit ni hulwun khadirah, hijau dan manis. Dia seronok. Cerita duit ni tuan-tuan, dia tak melibatkan siapa-siapa. Walaupun orang yang selalu main masjid, dia boleh tergelincir juga bab berkaitan dengan duit, dan dia boleh tergelincir juga bab berkaitan dengan perempuan. Saya ulang sekali lagi. Walaupun kita selalu main masjid, kita minta lindung pada Allah, kerana tak mustahil kita boleh tergelincir dalam dua isu. Satu isu orang perempuan, satu lagi isu yang melibatkan duit. Kadang-kadang kita tak diuji, kita sembang kemas. Tapi ada masa-masa yang dilayak duit depan kita. Benda tu bukan milik kita, tapi puluhan ribu boleh jadi dapat dekat kita. Dia akan rasa sedikit goyang keimanan dan ketakwaan kita. Sama macam bomo lah tuan-tuan. Barang kita tak hilang, tak apalah. Kena rantai isteri kita kenui kahwin tu 17,000 punya rantai pohkong kingkong dulu beli punya. Hilang, isteri kita abang rantai hilang. Kepala otak kita duk fikir, ada member aku habaq lu, tapi bomo ni dia ada kat Ipoh. Dia bukan kat sini, dia kat Ipoh. Saja mesej dia tengok. Kok dia tahu ada kat mana. Ayat dia bunyi gitu. Padahal celah ketiak ada kitab Hidayatus Salikin. Hak mengaji masjid tak dan simpan lagi. Simpan balik lah. Isteri habaq punya pasal, terus kita jadi terpikat nak pergi cari bomo, sihir dan sebagainya.
Boleh jadi tak? Boleh. Maka kita nak terlibat dengan benda-benda haram ni, kita ingat satu benda bukan milik kita, kita jangan ambil. Kalau benda tu milik kita, dia mesti dan pasti dia akan main dekat kita. Kalau bukan kita punya, macam mananya hang pulun pun dia tak akan main. Kalau hang sakit duduk di hospital, tapi tu rezeki hang, rezeki tu akan masuk walaupun hang tak kerja. Contoh, orang-orang yang bedridden duduk di hospital, sakit, ICU, dia minum apa? Susu. Susu tu dia boleh makan tak? Tak boleh. Sebab apa? Tangan dia tak boleh bergerak. Mulut dia boleh bergerak dan nak buka, nak kunyah. Tak boleh. Lepas tu buat apa? Bubuh pipe dekat hidung. Masuk sampai sini, tuang susu. Tuang susu, tutup buka, tutup buka, tutup buka. Susu tu masuk dalam badan. Dia tak kerja apa pun, dia nganga duduk saja betul ya. Rezeki dia masuk tak? Masuk. Sebab apa? Sebab tu dia punya. Kalau bukan kita punya, benda tu tak elok, tak betul, pergi cari pulun juga, makan duit rasuah, ambil duit kopi, ambil 1,000 kat dia ni, ambil 50 kat dia ni, dia ni tak pernah takut dengan api neraka. Benda tu tak ada keberkatan. Duit ni dia bukan mesti amount yang banyak. Amount tak banyak pun tak apa. Ada barakah. Barakah benda kita tak boleh cakap. Kita tak boleh prove dia dengan scientific proven, kita tak boleh buat. Kerana barakah ni dia luar daripada kemampuan otak manusia nak fikir. Barakah ni dia macam nama dia telaga. Lagi yang hendak ambil, lagi tu ada ayak. Lagi tu hendak ambil, lagi tu dua ayak. Kita tak boleh explain dekat orang. Ayak mai pada mana, tak tahu. Tak kahwin, saya selalu buat contoh. Orang yang tak kahwin, ada rezeki dia. Bila dah kahwin, kebiasaannya bila kita dah kahwin, biasa pakai motor dulu, EX5 dengan isteri kita, sewa rumah susah-susah, TV lebih kurang pun peti ais, lebih kurang cushion tak ada, apa tak ada. Lama-lama kahwin, dapat anak seorang. Bila dapat anak seorang, satu keajaiban berlaku, daripada EX5 boleh beli kancil second hand, boleh beli Azia second hand, boleh beli Kelisa second hand, satu boleh bawa. Patutnya bila dapat anak, lebih besar komitmen dengan pampers, dengan susu, patutnya tak boleh dah. Tak, itu rezeki. Bila orang dah kahwin, Allah buka kat dia. Lagi lama kahwin, lagi besar rezeki. Lagi besar family, lagi besar family. Allah bagi rezeki yang luar biasa. Itu tak boleh fikir. Sepatutnya masa hang bujang, gaji hang ada, hang bolehlah makan sedap-sedap tak? Tak. Masa bujang kita duduk seorang dengan sewa rumah, tak boleh nak save duit, tak boleh. Kita akan nasi masa bujang tu, nasi apa? Nasi goreng di kedai. Nasi bujang tu, nasi kan. Lepas tu ada cabai, kicap tu dengan telur mata. Tu sedap, bermenerak atas meja makan. Tuan-tuan nak kahwin pernah nak makan gitu? Tak, Allah murah rezeki. Tiba-tiba boleh makan ikan 3 rasa, isteri kita buat. Seekor ikan RM20. Boleh makan tak? Allah murah rezeki. Berkat jangan tanya. Bukan cari duit banyak, tak ada ketenangan. Tidur malam tak boleh, tak ada barakah. Sakit sini, sakit sana. Barakah jangan cari dengan nombor, dia tak akan dapat. Walaupun amount hang sikit, tapi Allah bagi ketenangan. Walau basatallahu rizqa labaghaw. Kalau aku buka rezeki berlambak kat hampa, nanti hampa akan jadi melampau. Allah tahu banyak mana nak buka kita. Macam orang duduk di bendang, ayak dia tahu banyak mana nak release di bendang tu, dia tahu. Musim sekarang musim hujan, sini aku nak lepas banyak mana. Kalau gaya macam ni, dia biasanya hujan berapa lama, renyai ke, hujan lebat ke, nak banyak mana, dia tahu. Sebab dia duduk di bendang tu 25 tahun, 40 tahun daripada bapak dia, dia tahu. Jadi nak hujan, dia buka dulu sikit, dia tutup. Tengok macam hujan tak banyak, satgi baru dia buka. Jenis tak pandai, dia buka je. Kalau ayak terlalu banyak, sawah padi tu, bendang tu dia akan rosak, tak boleh naik juga. Dia ada tahap dia. Kita, Allah bagi rezeki dekat kita tahap tu, Allah tahu banyak mana kemampuan kita. Kalau Allah bagi lebih, kalau semua kat depan saya ni kaya, bilion saya bagi tahu tuan-tuan tak main kuliah maghrib ni. Betul tak? Main sebab apa? Sebab miskin lah main. Kalau kaya main tak? Tak ada, saya dengan pengerusi tinggal ni semua dibelah betul ya. Tak ada Ustaz, malam ni saya kena pergi Melbourne mesyuarat. Saya bimbang
Esok pagi saya tak ada. Saya di Yokohama, Jepun. Yokohama apa? Bateri je. Dia kena pergi Jepun pula mesyuarat. Sarapan pagi, makan sushi. Di Jepun. Tengah hari pula malam. Oh, tak ada Ustaz. Saya dah mesyuarat di Brazil pula. Rio de Janeiro. Mesyuarat bisnes tapi. Merata sini sana, sini sana, sini sana. Gitu. Duk main atas awan gitu ya. Masjid Surau? Tak ada lah Ustaz. Saya live main masjid pun 2012. Tak pernah pergi masjid lah. Berdua awan ya, semayang Jumaat pun kat awan, semua kat awan gitu ya. Allah tahu. Allah bagi rezeki sekarang ni okey tak? Okey lah. Sebab apa? Sebab masjid boleh main. Ada masalah dengan family, ada masalah dengan anak. Allah tahu. Maka jangan pergi cari duit-duit haram sehingga menyebabkan kita jadi orang teruk. Yang nak buat kerja duit haram ni siapa? Dosa tangan ni lah. Tangan ni banyak cerita. Sebab tu kat akhirat Allah buat apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut anduk diam, bagi tangan cakap. Bagi kaki cakap pula, biar depa jadi saksi. Betul, saya sign duit haram tu. Walaupun projek tu tak boleh buat, dia di atas tanah tu, tanah pertanian. Dia tanah tu adalah tanah paya, tak sesuai buat apartmen kat situ. Depa buat lebih kurang, saya yang sign. Lepas 20 tahun gempa bumi sikit kawasan tu dia runtuh flat tu semua, hang mati duk di kubur, hang jawab besok kat akhirat. Dia tak akan habis cerita tu di situ saja. 1-2 hari mencerita tak. Yang ketiga, khianat amanah orang atau pertaruhan orang dan menulis apa sahaja yang tak boleh. Kerana benda yang kita tak boleh cakap, benda tu kita tak boleh tulis. Sama macam benda yang kita tak boleh tengok, kita tak boleh tangkap gambar. Benda yang kita tak boleh tengok, kita tak boleh tangkap gambar. Benda yang kita tak boleh cakap, kita tak boleh tulis benda tu menyakiti hati orang. Orang tanya, boleh tak kami gadi gambar fotografer perkahwinan? Tengoklah fotografer tu macam mana. Pengantin okey lah, pakai tudung apa semua biasalah. Kenuri kita tengok amat, tak apa. Tapi pengantin pun pakai baju teruk, pakai baju yang tak tutup aurat, lebih daripada Yahudi lagi pakaian dia. Maka hang tak boleh tengok dan hang tak boleh tangkap gambar. Bagus, banyak fotografer Muslim, budak-budak muda telefon, Ustaz kami dapat job dekat sekian-sekian, kami ada satu job dekat sini-sini, tapi pengantin kami nampak macam dia tak pakai. Saya kata macam tu lah. Tapi bagus, dia tak ambil job tu. Lepas 2-3 bulan dia telefon, Ustaz saya cerita Ustaz pengalaman. Dia kata banyak job yang kami memilih, maksudnya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau hang pelik pakai pelik-pelik macam ni, kami tak mau ambil job tu, kami hang pergi carilah orang lain. Tapi barakah Ustaz, lebih banyak kami tolak pengantin yang seksi, lebih banyak lagi kami dapat panggilan-panggilan daripada pasangan pengantin yang baik dan elok dan pakai tudung tutup aurat dan sebagainya. Itu nama dia keberkatan Allah bagi. Jadi sama juga, benda kita tak boleh cakap, kita jangan menulis di FB ke, menulis di rencana atau apa sahaja. Kita ada ruang untuk dakwah, kita gunakan benda yang tak elok. Kemudian pelihara kaki pula. Pelihara kedua kaki daripada berjalan kepada segala yang diharamkan oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim, atau berjalan kepada raja yang zalim. Kerana pergi kepada raja yang zalim itu tanpa tersangat darurat atau daripada keperluan yang memberi kebaikan pada akhirat, pada agama, menjadi maksiat lagi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka berjalan kepada sultan yang zalim tanpa darurat, yakni tanpa hajat yang baik di sisi syarak, dan tanpa hajat yang sangat picik adalah menjadi maksiat. Kerana demikian itu merendahkan diri bagi mereka dan memuliakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh berpaling daripada mereka seperti dalam firman-Nya yang bermaksud, dan janganlah cenderung dan berpegang kepada mereka yang zalim, nescaya kamu disuruh dan berpegang kepada mereka yang zalim, nescaya kamu akan disentuh oleh api neraka. Jadi kaki ni jangan guna pi kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang zalim ni maknanya apa? Dia suruh rakyat derhaka dengan Allah. Dia suruh rakyat buat satu benda yang melanggar perintah syarak. Macam duk jadi di mana tuan-tuan? Duk jadi Saudi sekarang ni. Makin lama makin gila. Ni yang terkini, semua orang lelaki di Saudi tak wajib pakai jubah dah.
boleh pakai seluar pendek. Kecuali di masjid dan di pejabat urusan rasmi tak boleh. Tempat-tempat lain boleh. Budaya Saudi selama ni yang kita tahu, orang lelaki pakai jubah. Walaupun dia pemain sini dia pakai seluar pendek, peraturan di negara dia tak boleh pakai seluar pendek depan orang. Tapi mai raja-raja kebelakangan ni apa dia buat? Dia benarkan macam-macam benda, dia benarkan. Azan di masjid dia suruh slow. Mariah Carey mai buat konsert dia suruh bagi kuat. Justin Bieber mai buat konsert dia suruh buat kuat. Semua konsert beratus ribu orang, 800 ribu orang mai, semua konsert tu dipastikan depa ni buka sound system yang sangat hebat. Tapi masjid dia suruh buat apa? Slowkan azan. Yang inilah yang sedang berlaku di negara Saudi sekarang ni, padahal dia negara Islam. Dan yang terkini juga, dia hantar beberapa atlet dia pakai, tak kisah. Janji hang atlet sukan, sebab Israel ada buat apa pertandingan sukan apa-apa, depa ni pergi join. Dia jadi orang yang sangat mesra dengan Israel. Padahal orang Islam sama-sama seakidah dengan dia, dok kena tabuh dekat Palestin sampai hari ni tak selesai. Dia seolah-olah membutakan mata dia. Tuan-tuan tunggu dia punya target 20-30. Tuan-tuan pergi Saudi rata-rata dia punya target dia 20-30, 20-30. Apa dia nak buat 20-30? Dia dah bagi tahu, hang bagi aku masa 10 ke 15 tahun daripada awal dia lancarkan hari itu dia punya fasa perubahan Saudi, dan hang akan lihat perubahan besar Saudi bukan lagi macam mana yang kita tahu Saudi satu ketika dulu, kerana dia tak mau mengharapkan kepada minyak semata-mata, dia nak mengharapkan kepada pelancongan. Baru ni tuan-tuan tengok ada seorang orang putih YouTuber sampai Madinah, dia tangkap gambar. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, dia sampai di Madinah, dia ambil kamera dia tangkap gambar. Belakang tu betul-betul dengan kubah hijau Nabi SAW, Masjid Nabawi ni. Maksudnya dia rentas masuk dalam tanah haram dah. Dan beberapa video-video YouTuber yang lain yang tengok orang semua nak pergi Mekah, tu Kaabah tu, orang semua duk jalan daripada hotel nak pergi masjid. Kita ni apa? Dengan jubah, dengan serban, dengan macam mak nikah semua. Ada beberapa orang putih pakai seluar pendek, pakai perempuan pakai seluar pendek, pakai sepatu hitam, duk melewat dekat-dekat dah dengan Masjidil Haram. Dulu boleh masuk dekat Riyadh sahaja. Sekarang ni dia macam dah open sangat dah. Hang yang pasal nak pergi mana? Sebab dia ada visa turis, polis tak boleh tahan dia. Visa turis tu dia sangat besar dan sangat luas. Beberapa video-video yang sangat menakutkan kita, padahal tanah tu adalah tanah haram. Maksud tanah haram adalah mana innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidal harama ba'da amihim hadza. Orang kafir itu adalah najis, bukan badan, akidah dan kefahaman mereka yang sembah selain daripada Allah tu najis. Maksud dia keji sangat di sisi Islam. Jangan mereka hampiri Masjidil Haram lepas daripada tahun ini ketika turun ayat daripada surah At-Taubah. Puluhan ribu tahun mereka mempertahankannya. Datang pemimpin-pemimpin sekarang ni yang ketika tu yang dia buka ruang terang-terang melanggar perintah Allah Ta'ala. Ada dah ulama-ulama Saudi yang marah? Ada, ramai yang marah, ramai yang tak puas hati. Sebarang percakapan open di Facebook, di mana-mana orang yang ada followers yang ramai menentang dasar-dasar kerajaan ketika sekarang ni, segera ditangkap dan dilenyapkan daripada pandangan mata masyarakat. Ramai esko-esko kerajaan negeri dia yang menteri tu menteri ni pun ada yang tak puas hati ke. Ialah kita kata Wahabi dia ni pun, dia ada perasaan tu agama tu ada. Ni bukan Wahabi, jadi merepek dah. Lebih teruk pada Wahabi. Zaman dia bawa Wahabi pun okey, pakaian elok, tak bagi kapiak semua tak masuk, dia masih jaga ni. Duk mampu duk wirid bid'ah yang tu ya. Tapi dia main ruang ni, ulama-ulama bukan kata Wahabi, dia tegak pemimpinnya, menteri-menteri yang tegak semua ditukar.
ditukar dan dibuang, diambil orang-orang yang sefahaman, sekular dengan dia. Dan juga termasuk mana-mana ulama yang tegak di dalam Masjidil Haram, dalam Masjid Nabawi, tak boleh hang mengajak nak cerita pasal dasar kerajaan tu yang berlainan, tak boleh. Hang tak boleh tegak konsert Mariah Carey, hang tak boleh tegak konsert apa-apa main apa semua tu, macam-macam benda duk main semua, tak boleh ditegak. Tegak kena tuang. Kalau mana-mana orang yang melangkah kaki pi dekat orang-orang yang macam ni, yang dia kata dia sokong dia ni, dia kata dia ni bagui, dan dia macam ada plan nak buat sesuatu yang besar lagi, nak rosakkan akidah umat dia semua, termasuk apa yang disebut oleh Imam Ghazali, perjalanan tu perjalanan yang keji. Langkah kaki hang tu nak pi buat plan satu benda yang menyebabkan orang Islam jauh daripada rahmat Allah Ta'ala semua tu, benda tu tak baik dan tak bagus. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung hati kamu pada orang yang zalim. Zalim orang luak, pukul, marah saja pun Allah dah marah. Apatah lagi orang yang menzalimi masjid dan akidah umat Islam di akhir zaman ni, lebih keji dan lebih teruk lagi perbuatan tu. Dan jika mereka perjalanan kerana menuntut harta, maka perjalanan itu adalah yang mengusahakannya itu adalah haram. Dia nak saja nak pergi ambil rasuah, nak pergi ambil jalan tu tak baik. Dan sungguhnya Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang merendahkan dirinya bagi orang yang soleh, nescaya hilang. Kaya yang soleh, hilang 2/3 agamanya. Ini pada orang kaya yang soleh, maka apakah sangkaanmu tak ada orang-orang kaya yang zalim? Allah juga yang beri petunjuk. Jadi tujuan dia pi tu adalah apa? Dengan niat nak dapat kelebihan dunia, supaya dia ni tunduk kat dia tu, dia cakap apa dia dengar. Tambah yang lebih keji adalah yang buat tu adalah para alim ulama. Dia kata, ulama tu pun dia ikut je cakap pemimpin tu. Jadi orang jadi ikutlah dia. Itulah bahayanya ulama-ulama yang dekatkan diri dia dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang rosakkan akidah umat dia. Nanti insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya adalah menjauhi maksiat batin. Tuan-tuan, seminit dua saya nak cakap dengan tuan-tuan. Sekarang ni kita berada dalam bulan Rejab. Bulan Rejab ni adalah bulan yang Allah tambahkan pahala. Siapa sebut? Dua. Satu, Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia, riwayat Ibnu Abbas menyebut bahawa setiap kebaikan kita akan dapat ditambah kelebihan itu jadi lebih daripada biasa. Katalah tuan-tuan duk kuliah biasa dapat 10 pahala, tapi duduk dalam bulan-bulan haram, bulan Rejab ni, maka dia lebih lagi pahala, dapat 15, 20, 30. Dia lebih daripada bulan-bulan biasa. Kerana Rejab dia termasuk dalam bulan-bulan haram. Jadi tuan-tuan boleh buat apa dalam bulan Rejab ni? Apa sahaja benda baik kita boleh tambahkan. Ada orang tanya, bolehkah kami puasa? Boleh. Bolehkah kami puasa 1 Rejab? Boleh. Kami nak puasa 2 Rejab? Boleh. Kami nak puasa 8 hari? Boleh. Kami malas puasa 8 hari, nak puasa 5 hari. Hang punya pasal. Hang boleh puasa banyak hari, mana-mana puasa? Puasa. Isnin Khamis boleh. Ayyamul Bid 13, 14, 15 hari tarikh Islam boleh. Boleh lah hang puasa banyak mana pun boleh. Tak ada mana-mana hari yang tuan-tuan puasa dia akan jadi bid'ah, tak ada. Boleh puasa. Kerana dia termasuk dalam bulan haram. Satu lagi isu, ramai orang kadang-kadang, perempuan lah muslimat mereka rajin puasa. Mereka puasa hari apa? Isra' Mi'raj. Mereka puasa 27 Rejab. Ramai yang puasa. Bila kita tanya dia, apa puasa? Dia kata, ya lah, hari ni kan Isra' Mi'raj. Dia kata gitu. Kawan yang kata tu, dia puasa pukul 10 pagi dah. Kita kata kat dia, Isra' Mi'raj tak ada puasa. Hang buat ni bid'ah. Jadi hang buka je puasa hang. Mengarut. Puasa apa? Nabi tak pernah puasa Isra' Mi'raj. Tak ada satu kenyataan suruh puasa Isra' Mi'raj. Sunat tak ada. Betul dia buat gitu. Betul dan tak betul. Tak mana betul. Yang betulnya, tak ada satu statement suruh kita puasa Isra' Mi'raj. 27 Rejab mesti puasa, tak ada. Jadi hang, boleh tak kita kata dia, hang buka lah puasa? Sabar dulu.
Jangan suruh cepat orang buka puasa. Sebab puasa ni bukan senang. Daripada semalam kena sedia lauk nak sok. Pagi bukan boleh tidur sangat. Jaga. Orang perempuan lah, orang lelaki malina ya. 5, 4, 5, 6 bangun, sok yang tu, gedebuk apa semua. Terus nak boleh puasa tu bukan senang. Sampai pukul 10 dah. Jangan cepat pangkah amalan orang. Datuk nak buat apa? Hang fikir. Ada tak? 27 Rejab tu hari apa? Hari Isnin. Okey. Hang teruskan puasa. Hang jangan niat Isra Mi'raj. Hang niat puasa Isnin. Boleh puasa. Kalau hari Khamis, jangan suruh dia batal. Terus puasa. Sebab sunat Khamis. Ni hari Rabu Ustaz. Tak kena undang hari. Macam mana kami nak lepas ni? Tak apa. Hang teruskan puasa. Hang jangan ingat Isra Mi'raj. Hang ingat ini puasa bulan sunat Rejab. Sunat bulan-bulan haram. Boleh puasa, tak apa, tak ada masalah. Jangan orang buat amal soleh, kita pangkah amalan dia. Padahal dia buat tu baik dah. Memang kita fikir apa jalan, apa hadis atau ayat Quran yang kita boleh guna, ada menyokong amalan dia buat. Okey, bagi dia buat. Kami malam Jumaat kita baca Yasin. Jadi kita mai kita kata apa? Jangan baca Yasin ni semua Nabi tak buat. Kita pangkah amalan dia buat. Maka apa dia buat? Saya pergi sembahyang kat Tanjung, ada satu masjid tu tak baca Yasin. Mamu tu duduk luar. Saya kata, mamu tak baca Yasin ke? Dia tanya, Yasin mana Nabi tak buat. Dalam masa yang sama dia baluk rokok daun kat luar. Saya faham. Saya tanya dia, mamu ni rokok siapa aja? Raya ni tak apalah Ustaz ni sekali-sekala. Mamu balai rokok daun kat luar. Yasin tak buat. Maksudnya orang duk baca Yasin, hang pangkah. Hang jangan pangkah. Hang mai nak buat perubahan bagus. Kata dia, kita baca Yasin. Okey, nanti kita selang-seli dengan Al-Kahfi pula. Nanti minggu depan kita baca Yasin lagi. Bagi orang biasa, orang duk baca Yasin ni puluhan tahun dah. Hang nak baca Kahfi boleh. Pelan. Jangan pangkah terus. Lama-lama dia baca, boleh. Bagus tak Kahfi? Bagus. Tapi Yasin balik rumah baca sendiri ya. Sebab anda pandai 20 tahun baca Yasin, dah kata pandai. Dia nampak, oh macam tu boleh buat. Jangan pangkah benda baik yang orang buat. Kita cari jalan, macam mana nak bagi dia terus buat benda baik tu, dalam masa yang sama, ada kebaikan dia buat. Lain-lain, hang kelebihan baca Quran tak dapat, Yasin tak dapat, Kahfi tak dapat, rokok daun yang dapat. Tu, ruginya pahala amalan kita. Tu satu. Dan nombor 2, saya ulang balik, cakap lah kat Masjid Bukhari baru ni, saya pergi dekat tahlil perdana arwah Allahyarham Ustaz Bukhari meninggal tu kan, di situ. Dah habis saya cakap apa semua tu, duduk sembang lah. Ramailah orang-orang yang pernah khidmat dengan dia. Main sembang, Ustaz kami kehilangan. Selalu kami lepas isyak duduk sembang, minum teh tarik kat sini. Kami duduk sembang, kami inti buat tu, kami inti buat ni, serta lah. Ada seorang main kat saya, dia kata, Ustaz, saya orang yang ada di rumah Syekh ketika hari dia meninggal dunia. Masa hari dia meninggal dunia, ada benda yang berlaku yang saya sedih sangat. Saya kata apa dia? Dia kata, Ustaz tahu tak? Orang ramai main rumah dia hari tu. Saya kata betul lah. Orang alim meninggal semua orang nak pergi. Nak ambil barakah, nak meninggal ke apa semua kan. Tapi tengoklah. Khidmat urus dia apa-apa. Dia kata, Ustaz, mai tak apa. Dia pun mai curi barang-barang dia Ustaz. Tasbih dia ambil. Dia duduk tasbih selalu kan. Tasbih tu dia ni ambil. Mangkuk dia duduk minum, cawan dia duduk minum selalu, dia pun ambil. Kitab dia duduk baca semua, pakai duduk selinap dan bola pakai. Perangai tu tuan-tuan, perangai tak bagus. Tu nama dia mencuri. Nama dia apa? Curi. Curi satu dah. Punya perangai tak elok, dia main kat kita lah. Ustaz, dia Ustaz, tasbih Maulana. Itu juga kita pula. Saya dah ambil ni buat apa? Tak apa, ambil barkat. Barkat. Curi mana barkat? Benda mudah. Kami tanya budak tadika pun tahu. Boleh curi barang orang ke tak boleh? Tak boleh curi. Benda tu tak boleh? Tak boleh curi. Kena bagi balik, minta izin dekat orang. Yang lebih karut lagi tuan-tuan tahu apa? Curi pasiak kubur. Orang nak ke bumi kan? Dia tak curi mayat atas.
Masa tepi mayat turun dah. Masa duduk tu, dia buat macam nak tolong, rap, dia ambil pasiak tu simpan. Sebab apa? Berkat. Pasiak kubur. Saya pun duk fikir, katalah Maulana hidup, hang bawa pasiak orang lain pergi kat dia, agak-agak dia suka ke dia seronok? Jadi dia kata, aku suruh hang mengaji kita, hang mengaji pasiak. Lainnya alim ulama ajak, lainnya hang buat. Tasbih tu hang ambil satu lah. Dah nak tanya hang tasbih ke tak? Pakai tasbih tu. Simpan ya kan? Hang simpan faedah apa? Lainlah hak simpan tu kerajaan negeri Pulau Pinang. Dia buat galeri Maulana. Orang yang banyak berkhidmat. Ini tasbih Maulana ke apa. Tatapan umat. Tak apa tu lain tu galeri. Dan galeri apa? Galeri rumah hang. Tasbih pun nak simpan tu kuliah apa? Dia ajak apa kat kita? Dia ajak kita suruh main masjid, suruh baca Quran, suruh mengaji, suruh buat benda baik. Ni tak ajak suruh curi barang ke tu. Yang pelik lah. Dia macam syok pula dapat. Dia tunjuk kat orang. Dia tasbih Maulana. Betul ke tasbih Maulana? Tu tak tasbih siapa. Tak tahu dia tu urus jenazah kot. Dia nak pergi mandi tengok. Baju basah. Tasbih letak gitu. Tasbih Maidin. Dia beli yang buat teruk. Simpan kat hang. Curi tasbih orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau siapa yang ambil, saya mohon tuan-tuan, tolonglah pi bagi balik. Tu semua bukan benda ambil. Hang nak ambil beli tasbih. Tasbih bukan mahal pun beli je. Kalau hang nak tasbih macam dia, hang pergi cari macam dia. Yang penting hang zikir sebut nama Allah. Ambil tasbih dalam poket buat apa? Tak, kalau ada tasbih dalam poket tak accident. Hang bawa kereta macam pelesik malah accident. Hijau pun tak mau jalan, merah semua langgak tu, lepas tu tak accident. Sebab apa? Tasbih Maulana, berkat. Berkat apa? Curi. Hang tak accident lagi teruk tu ya. Jangan ambil barang-barang yang tak tahuan. Kita pi kat mayat, doa untuk jenazah, Allah ampunkan dosa. Tu bagus. Jenazah Allah ampun dah. Dosa hang siapa nak ampun? Bang curi barang orang. Tu sebagai peringatan kita bersama, jangan buat perangai tu kalau pi ziarah orang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.